Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, maka dapat sama-sama kita menjalankan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, melunaskan tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan juga Islam yang menjadi sebab diterimanya segala amalan kita, dan juga menjadi syarat untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin semua mati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita sambung lagi perkongsian berkenaan dengan kitab Apa Erti Saya Menganut Islam, dalam bab saya mestilah muslim dari sudut ibadah. Jadi pada perkongsian kita yang lepas, pengarang kitab menyebut kepada kita ada 6 perkara ataupun 7 perkara yang perlu kita teliti dan juga fahami berkenaan dengan bagaimana kita hendak menjadi muslim dari sudut ibadah kita. Muslim dengan maksud kita tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila sudah lengkap kita muslim menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut ibadah, maka dari sudut akidah, maka perlulah kita juga muslim dari sudut ibadah kita. Setiap perbuatan kita, sama ada sebesar-besar perkara ataupun sekecil-kecil perkara, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan tu berbentuk amal kebaikan maupun amal kejahatan, semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada sebesar-besar perkara sehinggalah kepada sekecil-kecil perkara, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mana kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tu Tuhan kita, Tuhan yang Rabb, Tuhan yang wajib disembah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menzahirkan ibadat kita, menzahirkan akidah kita, pegangan kita tadi, keyakinan kita tadi terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini kita masuk ke dalam poin yang ke-6 yang disebut oleh pengarang kitab kita, saya mestilah meluangkan masa tertentu untuk membaca Al-Quran dengan dengan melihat maksud dan pengajarannya, dan saya juga mesti membacanya dengan penuh tadabbur dan berfikir dan melihatnya dengan penuh khusyuk dan rasa sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita satu mukjizat melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah dikurniakan oleh kepada mana-mana rasul dan juga nabi alaihi salatu wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima daripada Allah Subhanahu wa taala wahyu yang kekal sehingga ke hari kiamat. Dan wahyu Al-Quran ni kekal sehingga hari kiamat dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ni, semuanya telah diseleweng dan juga diubah mengikut selera dan juga hawa nafsu umat yang menerima
wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada Yahudi maupun Nasrani, mereka mendapat kitab daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni akan ubah isi kandungan kitab ni yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul, melalui nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni seleweng. Mereka ni ubah mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Mana-mana syariat ataupun hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ni akan ubah kalau tidak kena dengan hawa nafsu. Pada zaman tu, maknanya bukanlah bermaksud Allah Subhanahu wa taala tidak memelihara kitab yang diturunkan, tapi Allah Subhanahu wa taala nak tunjukkan pada kita bahawa inilah sikap orang Nasrani dan juga Yahudi. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Yahudi, Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala kirim pada mereka ni, pada keturunan mereka ni, para anbiya banyak lahir di kalangan mereka. Ada nabi-nabi, rasul-rasul ni banyak lahir di kalangan mereka, tapi mereka bunuh nabi tu, mereka gergaji nabi-nabi. Dah tak boleh ikut, bunuh pula. Jadi bila tidak kena dengan selera dia, nafsu dia, maka mereka ni bunuh para nabi dan juga seleweng kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Al-Quran ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada diselewengkan, daripada diubah. Kalau kita nak kira daripada start, daripada turun wahyu sehingga sampai kita hari ni, tak mustahil dalam perjalanan nak membukukan Al-Quran tu ada orang yang mengubah isi kandungan Al-Quran. Lebih daripada 1000 tahun, 1400 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala pelihara Al-Quran tu sehinggalah sampai kepada kita hari ni. Ada mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi pelihara Al-Quran sehinggalah ke hari kiamat. Jadi pengarang menyebut kepada kita bahawa kita perlu beri sedikit masa kita ataupun sebahagian daripada masa kita ni untuk kita membaca Al-Quran. Tak, mana kita baca Al-Quran. Mungkin ada di antara kita ni bila baca Al-Quran, mungkin dia tak tahu maksud dia sebalik Al-Quran. Dia boleh baca tak, tapi tidak mengetahui makna di sebalik Al-Quran. Maknanya masuk makna macam kita baca ni lah buku bahasa Inggeris. Kita faham kalau kita baca, kita boleh terjemah ikut kefahaman kita. Tapi Al-Quran ni walaupun kita baca, belum tentu kita boleh terjemahkan dia. Tak, perlu kepada ilmu lain pula, ilmu bahasa Arab pula, baru pula kita boleh faham ikut bahasa Arab. Sebab apa? Sebab kita dah selalu didedahkan dengan bahasa Arab. Jadi mungkin ada satu dua perkataan yang biasa kita guna, mungkin kita boleh agak. Tapi nak faham Al-Quran ni perlu kepada ilmu-ilmu yang lain. Tak, ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu tu lebih lah tak. Kalau nak terjemah ke, nak tafsir ke, maka perlukan kepada ilmu-ilmu yang lain untuk bantu kita memahami Al-Quran secara mendalam. Tapi pengarang kitab sebut pada kita supaya kita ni boleh luang masa kita. Kalau kita ada masa 24 jam ni, maka kita kena luangkan masa kita untuk baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia dekat dalam diri kita. Dia dekat dengan kehidupan kita. Dia wahyu yang memandu kehidupan kita. Jadi kalau kita nak baca Al-Quran ni, nak jadikan Al-Quran ni sebagai dusturuna, sebagai peraturan kita, sebagai perlembagaan kita, maka kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggal satu juzuk daripada Al-Quran ni, menunjukkan kita ni tidak beriman kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak beriman salah satu daripada 6 perkara yang Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW sebut pada kita, maka kita tidak beriman secara keseluruhan dia. Tak, sebab kita tolak satu juzuk daripada Al-Quran. Kalau kita tolak satu hukum daripada Al-Quran, maka tidak beriman dengan Al-Quran. Apatah lagi benda yang lain. Tak, kita kata kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan para malaikat. Maka bila kita tolak salah satu juzuk daripada rukun iman tadi, maka dikira kita tidak beriman secara keseluruhan. Dengan hanya kita tolak satu perkara, iaitu kita tidak percaya dengan, tidak beriman dengan Al-Quran.
Maka kita kena jadikan Al-Quran ni sebahagian daripada hidup kita. Kalau kita tak mau baca pun tak reti baca lah, kita kata tak reti baca, sekurang-kurangnya kita dengar bacaan Al-Quran. Nak kereta pergi kerja pagi, letak dalam pendrive ke, kita cocok di kereta kita. Ni kereta moden maknanya cocok benda-benda pun boleh pasang belakang di radio . Jadi kita boleh tekan dengar. Nak siapa tu kalau 10 minit tu rasanya 10 muka surat tu habis. Maknanya kita semua dengar walaupun kita tak reti baca. Kalau kita tak lacak baca, mungkin kita boleh baca lah sehari semuka surat. Ambil masa, gunakan masa kita ada ni, walaupun kita ngakak baca, kita baca juga. Sebab Al-Quran ni dia menggambarkan kehidupan kita. Walaupun kita tak faham, macam saya sebut tadi lah, mungkin kita tidak boleh memahami Al-Quran secara zahir dia, dari sudut bahasa dia, tapi ikut mana pun kita kena baca Al-Quran. Kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara para sahabat ni dia memang hafal Quran, dan ada juga di antara mereka ni yang tulis Al-Quran, wahyu ni. Jadi orang yang tidak menghafal banyak pun, sebagai contohnya Umar Al-Khattab tersebut, mengikut riwayat dia hafal hanya 2 juzuk daripada Al-Quran. Tapi sebab apa dia boleh jadi hebat? Sebab dia mengamalkan isi Al-Quran. Tak perlu kita hafal 30 juzuk Al-Quran tak. Tapi cukup bila kita dengar apa yang ada dalam Al-Quran tu, kita amal. Maka dia lekat dalam diri kita. Dia bukan banyak mana kita hafal, tapi banyak mana kita beramal dengan Al-Quran. Kena beza tu mana tak? Kalau kita boleh baca Quran tapi tak beramal dengan Quran, tak jadi juga. Kalau kita boleh hafal Quran banyak, 10 juzuk, 20 juzuk, 30 juzuk, tapi tak beramal dengan Al-Quran, tak guna juga. Kalau kita boleh baca Al-Quran, sekadar boleh baca, tapi kita beramal dengan Al-Quran, bila ada orang menyampaikan ilmu berkenaan Al-Quran, kita dengar, kita amal, maka itu terlebih baik daripada orang yang hafal Al-Quran, boleh baca Quran lacak dengan taranum ke, tapi dia beramal dengan Al-Quran tadi, maka itu yang lebih baik. Ada juga pernah kita dengar cerita lah, mungkin di kalangan kita ni ada pernah dengar cerita orang yang hafal 30 juzuk. Maknanya kalau kita tebuk ni, dia ingat sesalah. Al-Quran tu ada dalam dada dia. Dan pernah diceritakan pada saya, ada satu kes ni, setengah kes ni, seorang budak perempuan, dia ni hafal Quran 30 juzuk. Maknanya hebat lah. Tapi di samping tu dia ada penyakit gangguan. Macam mana boleh ada gangguan sedangkan dia hafal 30 juzuk? 30 juzuk duduk dalam dada dia. Macam mana dia boleh kena penyakit gangguan? Hak tu kita kata tadi, maknanya kalau hafal 30 juzuk tapi tidak beramal dengan Al-Quran tadi, sekadar belajar. Macam hari ni dah orang belajar agama dah. Tidak semestinya dia belajar agama maka dia jauh daripada fitnah dunia. Kadang-kadang orang yang faham agama lebih berat bagi diri dia. Mana nak lawan nafsu dia dengan dunia ni, dia dengan dia benda dia faham, dan juga nak lawan nafsu yang dunia mari pada dia ni, satu benda yang berat. Sebab dia mengetahui, dia tahu hukum, maka lebih mudah dia jatuh ke dalam perkara-perkara yang berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang tahu ni tidak semestinya dia beramal. Tapi orang yang lebih baik dia ialah dia beramal dengan apa yang dia tahu. Jadi orang yang ada 30 juzuk hafal Quran, tahu Al-Quran, kenal Al-Quran, tidak semestinya dia hebat dari sudut amalan dia. Mungkin kita mari sejak ni lebih hebat amalan kita daripada orang yang menghafal Quran 30 juzuk. Ataupun dia menanglah pertandingan Al-Quran ke, musabaqah Al-Quran ke. Mungkin orang tu hebat dari sudut bacaan dia, hafalan dia, tapi beramal dia kurang ataupun tak ada.
berbanding dengan kita ni, hok dengar sekali-sekala ni tak, hok faham, beramal dengan apa yang disampaikan, maka kita lebih baik daripada mereka tak. Ada pun hal-hal lain tak, maknanya dia ni berasa bangga dengan amalan dia, itu hal lain lah tak. Kita nak sebut bahawa Al-Quran ni dia ada kaitan dengan kehidupan kita tak. Kok mana pun kita balik, walau kita balas sekali pun, maka kita balik rujuk pada Al-Quran. Ada masalah dalam kehidupan pun, kita kembali rujuk Al-Quran tak. Sebab dalam Al-Quran cerita belaka, nak masalah dia tak, ataupun cerita-cerita taladang ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan pada kita tak. Dan Al-Quran ni turun, dia ada tujuan dia sendiri tak, sebagaimana kitab-kitab lain. Walaupun kitab-kitab lain Allah Subhanahu Wa Taala masukkan syariat, tapi Al-Quran ni lebihnya ada tujuan dia yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan pada kita, beri pada, wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya, Allah Subhanahu Wa Taala hendak jadikan Al-Quran ni sebagai hidayah petunjuk, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Al-Quran ni dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang nak kepada takwa itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk ni, beri hidayah ni pada orang yang nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sudah tentu orang yang bertakwa ni dia beriman. Bila bertakwa, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan qada dan qadar. Dan mereka ni sudah tentu orang yang beriman, dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quranul Karim. Itu juga lah para sahabat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu tadi, Al-Quran tadi. Maka para sahabat daripada jahiliah berubah menjadi orang Islam yang hebat. Walaupun pada masa jahiliah dia orang yang paling teruk, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berjaya mengubah mereka ni melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling hebat. Bukan hebat pada zaman mereka saja, bahkan hebatnya sehinggalah ke zaman kita sekarang. Ya tak? Kisah cerita dia, kehebatan mereka ni kita boleh dengar siapalah zaman kita sekarang. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala ubah seseorang manusia itu melalui hidayah daripada Al-Quranul Karim. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni pada kita, pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyembuh dan juga rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quran ni tidak lain dan tidak bukan ialah penyembuh dan juga rahmat kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin penyembuhan tu dari sudut fizikal, mungkin juga penyembuhan tu dari sudut rohani kita. Mungkin boleh jadi dua-dua, boleh jadi belakang. Kalau kita sakit, maka ada ulama sebut, kalau kita sakit dah, kita ambil Al-Fatihah, baca Al-Fatihah pada tempat kita sakit. Yang paling baiknya ialah kita sendiri berubat diri kita dengan Al-Quran. Perubatan menggunakan Al-Quran, ayat Al-Quran. Ataupun kita sakit rohani, gangguan dan sebagainya, boleh guna ayat Al-Quran. Tapi kita tidak boleh i'tiqad bahawa ayat Quran inilah yang beri manfaat dan juga mudarat. Walaupun betul ayat Quran ni mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada setengah orang dia guna ayat Quran, dia tulis, lepas tu dia gantung dekat pintu nak masuk. Ataupun tulis ayat 1000 dinar ni gantung dalam rumah dia, tapi tak baca pun. Sekadar gantung, tak beramal dengan ayat tu. Ada orang gitu, dia i'tiqad bahawa, dia berpegang bahawa ayat Quran ni boleh beri mudarat, boleh beri manfaat pada dia. Tak? Tulis ayat Quran, tulis Al-Fatihah ke, dengan niat bila bawa letak dalam kocek, orang katok ke, orang tikam ke, tak duk. Tak? Tapi benda tu jadi, boleh jadi tak? Sebab apa? Sebab bila kita buat guna ayat Quran ni untuk kesesatan ni, jadi iblis ni akan tolong kita.
Benda tu boleh jadi tak? Dan juga saya pernah baca tak? Maknanya pernah baca satu buku karangan Allahyarham Datuk Harudin ni. Dia sebut bahawa orang yang buat santau, dia buat santau ni, dia pun guna ayat Quran juga. Guna ayat Quran untuk buat santau. Siapa setara tu. Maknanya kalau kita ni orang yang beramal dengan ayat Quran, guna ayat Quran sebagai penyembuh bagi kita, tiba-tiba kita beramal ayat kita beramal tadi, mari terlintas dalam hati kita nak buat jahat dengan ayat Quran ni. Dan benda tu boleh terjadi. Benda tu boleh mengeluarkan hasil. Tak, sebab apa? Sebab bantuan daripada iblis tadi. Boleh jadi kenyataan tak? Sebagai contoh, kita guna ayat Quran ni, bila kita amal, biasa kita amal untuk kebaikan tak? Untuk berubat dan sebagainya. Tapi tiba-tiba hari tu, mari kita nak buat kejahatan, dosa. Kita guna ayat Quran tu tak, nak nipu ke, tak, nak tutup daripada orang nampak kita buat jahat. Ya tak? Dia jadi sebab apa? Sebab pertolongan daripada iblis, daripada syaitan tak? Jadi kena hati-hati juga tak? Maknanya jangan kita salah guna ayat Quran ni untuk kepentingan dan juga hawa nafsu kita tak? Sebab walaupun ayat tu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bila seleweng sikit lari daripada niat asal kebaikan ni, maka syaitan dan juga iblis akan jadi penolong bagi kita buat perkara kejahatan, walaupun guna ayat Quran dan juga wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat Quran ni mari pada kita dengan tujuan beri penyembuhan, sama ada penyembuhan dari sudut fizikal ataupun rohani kita. Macam ni lah orang mari ke kita ada masalah, dia stres. Mana banyak kerja ni jadi stres. Jadi kadang-kadang tu dok ingat benda dia buat, dok hilang ingatan disebabkan oleh tekanan kehidupan dia. Jadi boleh guna ayat Quran. Guna ayat Quran untuk sembuhkan penyakit. Mana penyakit yang dok kita kata tak ada ubat dia, Al-Quran mampu menyembuhkan. Boleh tak? Boleh buat gitu. Tapi dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sakit ni, kalau orang baca 30 juzuk pada dia pun, kalau dia tambah tak ada keinginan nak sembuh, nak baik, maka tak juga. Dia kena ada keazaman daripada diri dia sendiri juga. Jadi Al-Quran turun sebagai penyembuh dan juga rahmat bagi umat manusia. Walaupun Quran ni mari pada kita, beri hidayah kita tadi, satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Quran tu mari juga sebagai rahmat kepada orang yang bukan Islam. Sebab apa? Sebab bila kita baca Al-Quran, perdengarkan Al-Quran, cerita berkenaan dengan isi Al-Quran, jadi dia rahmat pada orang yang bukan Islam ni, dia masuk Islam. Satu rahmat. Al-Quran ni dia mengeluarkan orang yang duduk dalam kegelapan, kejahilan, kepada nur cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rahmat kepada manusia lain, walaupun dia kafir pada asalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah tujuan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan Al-Quran pada kita ialah untuk membenarkan kitab-kitab terdahulu. Mana turun kitab dulu ada syariat belaka daripada Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Macam kita sebut tadilah, pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani ni, bila syariat turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala kena dengan diri dia, maka dia ubah seleweng. Kalau dia ni zaman 10 tahun lepas dah, maknanya kita ni ataupun di barat ni terkena dengan perdebatan di antara agama. Maknanya orang debat mengenai agama ni, dia jadikan hujah. Dia ambil Al-Quran, dia ambil isi kandungan daripada Bible semua, dia buat perbandingan, nak menghancurkan ataupun melawan hujah-hujah daripada barat. Maknanya Al-Quran ni dia benarkan kitab-kitab terdahulu, walaupun selain ada lagi isi kandungan kitab-kitab dulu ni, ada lagi siapa kita hari ni. Kita nak boleh tengoklah, maknanya Taurat hak asal, Injil hak asal tu kita tak ada kita lah, dah boleh tengoklah, mungkin tak ada dah. Dan ada setengah orang mungkin kata, ahli sejarah kata mungkin ada setengah tempat ni dia simpan benda tu hak asal.
Tak? Wallahu a'lam. Tak? Tapi walaupun diubah, ada lagi sebahagian ayat-ayat dalam Injil, Taurat, Bible semua ni yang masih lagi tidak diubah. Tak? Betul siapa ke pendeta Yahudi, Nasrani ni, ada lagi siapa kita hari ni. Tak? Kalau kita tengok Bible tu banyak versi tak? Maknanya banyak hak tu rasa je tak? Tapi dia ubahnya siapa banyak-banyak versi ada. 20, 30. Kita tak tahu mana sebetul. Tak? Mana diguna untuk menyelewengkan orang dia sendiri dan juga umat Islam sendiri. Nah, jadi Al-Quran yang mari sebenarnya untuk membenarkan kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul dan juga nabi yang terkemudian. Dan juga Al-Quran yang mari sebenarnya nak menerangkan kepada kita perkara-perkara yang hak dan juga batil. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala buat mari ke kita ayat Quran ni berkenaan dengan kisah-kisah. Kalau kita baca sekali kisah tu, maknanya kalau kita baca sekali lalu lah tak? Kisah lah, cerita. Tapi kalau kita baca selapis lagi, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala nak cerita pada kita pengajaran daripada cerita-cerita yang ada dalam Al-Quran. Dan kisah-kisah cerita yang ada dalam Al-Quran ni semuanya kisah yang benar. Tak ada satu pun kisah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ni, gazetkan dalam Al-Quran ni, semuanya cerita benar. Tak ada cerita nipu, bohong. Tak ada. Semua kisah-kisah ni sebenarnya nak beri pengajaran pada kita. Sebab hak berlaku pada waktu tu berdasarkan kisah-kisah cerita dan tu sebenarnya berlaku juga pada zaman kita. Begitu juga sirah-sirah Nabi yang Allah Subhanahu wa taala cipta kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni daripada start Nabi lahir sehinggalah Nabi wafat, maka semuanya jadi petunjuk bagi kita. Tak? Kisah peperangan ke, tak? Kisah pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Kisah pergaulan ataupun muamalat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para musuh, dengan Yahudi, dengan Nasrani, semuanya jadi panduan kehidupan kita hari ini. Mana kalau kita boleh ambil, maknanya jadi panduan hidup kita hari ini. Sebab apa yang berlaku pada zaman Nabi, apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku sepanjang zaman. Yang berubahnya ialah orang yang ada dalam kisah. Sama ada dalam kisah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun zaman kita hari ini. Mana skrip dia sama. Cumanya orang yang berubah. Dan benda tu akan terus berlaku sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ni pun cerita juga kepada kita benda yang tidak berlaku lagi. Hari kiamat, kemunculan Dajjal. Maknanya cerita berlaku dalam Al-Quran walaupun benda tu tak berlaku. Tapi mungkinlah maknanya benda kita mikir hari ni tak, benda dia cerita pasal Dajjal, pasal hari kiamat ni. Walaupun mari telitah di kepala kita ni, dia dapat dah gambaran tu tak, mungkin berbeza dengan benda kita gambar dalam kepala kita. Sebab perkara tu tak berlaku lagi, perkara yang akan datang. Tapi Allah Subhanahu wa taala cerita pada kita sebagai panduan. Tak mungkin kita tak sempat dengan hari kiamat, tapi Allah Subhanahu wa taala beri dah gambaran pada kita supaya kita bersedia. Tak? Jadi Al-Quran turun untuk menerangkan kepada kita berkenaan dengan perkara yang benar dan juga perkara yang batil. Tak? Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok perjalanan Al-Quran ni, banyaklah tak kisah-kisah yang kalau kita nak cerita panjang tak. Kisah daripada pembukuan Al-Quran sendiri tak. Macam mana Al-Quran ni boleh sampai depan kita ni dalam bentuk mushaf tak. Sampai dalam bentuk kitab. Sampai pada kita hari ni tak. Yang pada asalnya kitab ni, Al-Quran ni tak ada baring, tak ada titik. Kalau siapa kita hari ni daripada dulu sampai sekarang ni tak ada titik, tak ada baris, mungkin kita ni pakat-pakat tak boleh baca belakang. Tak? Boleh tengok saja tapi dah nak baca. Tapi maknanya orang yang terlibat dalam ilmu Al-Quran ni, dia letak baris, dia letak titik. Siapa kita hari ni kita boleh baca. Tak? Jadi alhamdulillah, satu mukjizat. Orang kata satu mukjizat ni walaupun ada pembaharuan tu tak buat di zaman Nabi, tapi siapa kita hari ni Allah Subhanahu wa taala pelihara lagi sebab dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala belaka dah. Jadi berubah tu
supaya wahyu Allah Subhanahu wa taala sampai pada kita. Dan bila kita sebut berkenaan dengan Al-Quran ni, dia ada perkara yang kita kena faham. Ada perkara kita sebut sebagai terjemahan. Mana terjemah, kita terjemah tu lah. Mana kita baca ayat Quran, ada tepi dia, ada terjemahan. Mana kita baca Al-Quran, kita boleh tengok maksud dia. Mana sekali imbah kita boleh tahu benda Al-Quran tu cerita, ayat Quran tu cerita benda. Dan ada juga kita sebut tadarus. Tadi tadabbur, tadi terjemah, tadarus. Tadarus ni kita baca semualah, macam kita baca Al-Quran. Macam kita baca gambar-gambar. Tujuan dia tadarus ni macam Nabi sallallahu alaihi wasallam buat mana bila bulan puasa, maka malaikat Jibril akan turun tadarus Quran sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dia nak betul bacaan. Tujuan dia kalau kita baca gambar-gambar ni, ada tu guru seorang ke kau pandai sikit, maka boleh betul masa tu. Salah sikit-sikit boleh betul. Ataupun dia kita dah faham, kita boleh tanya masa tu. Kita boleh berkongsi, tukar. Ini tadarus. Yang ketiganya ialah tadabbur. Tadabbur ni maksudnya bila kita baca ayat Quran tu, ataupun kita kata baca ayat Quran berkenaan dengan kisah, dengan cerita. Sebagai contohnya kita kata kisah berkenaan dengan Zulkarnain. Jadi kita tadabbur ayat tu, kita ambil pengajaran daripada ayat yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran tadi. Kita ambil pengajaran, kita ambil taladang tadi. Ataupun kisah-kisah berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Dia cerita, tapi kita tadabbur ayat tu, kita ambil pengajaran daripada ayat tu. Pengajaran dia fitnah agama kita. Fitnah agama berlaku pada zaman tu, berlaku juga pada zaman kita. Maka kita ambil pengajaran tadi daripada kisah Ashabul Kahfi. Ataupun kisah-kisah berkenaan dengan berlakunya perbualan di antara orang yang dihitung nak masuk neraka ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca sekali lalu, kita kata perbualan antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang kafir. Tapi kalau kita ambil lebih sikit lagi, tadabbur ayat tu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala nak sebut pada kita bahawa orang yang lakukan kejahatan ni, dosa di muka dunia ni, di muka bumi ni, bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia nak balik semula ke dunia untuk dia buat kebaikan. Mana tu? Mana tadabbur. Dan yang keempatnya ialah tafsir. Tafsir ni dia susah sikit. Tafsir ni dia kena ahli dia. Maknanya dia kena belajar nahwu, balaghah. Dia kena faham bahasa Arab, dia kena faham orang kata benda ni gaya bahasa bila Al-Quran tu kita baca. Baru kita boleh terjemah. Mana dengan adab pula, adab kawasan setempat pula. Maknanya banyak perkara ilmu yang berkaitan dengan tafsir. Dan semua orang boleh tafsir. Kalau tadabbur, mungkin sebahagian daripada kita boleh tadabbur Al-Quran. Kalau terjemah, mungkin semua daripada kita ni boleh memahami terjemahan. Tadarus, mungkin sebahagian, mungkin kesemua kita ni boleh tadarus, boleh baca Al-Quran. Tapi kalau nak tafsir Al-Quran, bukan semua daripada kita ni boleh tafsir Al-Quran. Mungkin ada seorang dua, ataupun mungkin tak ada langsung. Dalam tempat kita ni boleh tafsir Al-Quran. Tapi ada ulama dia boleh tafsir Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia ada ilmu ataupun alat untuk dia memahami Al-Quran, bahasa Al-Quran tu sendiri. Hatta baris itu pun, maknanya baris itu pun ada maksud dia. Berubah baris duk atas, baris duk bawah pun ada berubah maksud dia. Itu pun kena faham juga, kena ada ilmu juga. Tafsir ni bukan bidang kita. Mana khusus ada orang pakar, dia boleh tafsir Al-Quran. Ada pun kita ni mungkin boleh tadabbur ataupun boleh baca, boleh faham terjemahan saja. Ada tafsir ayat Quran dengan ayat Quran. Ada tafsir ayat Quran dengan hadis. Ada juga setengah ulama ni, ulama tafsir, dia tafsir Quran ni dengan pendapat dia sendiri. Mana dia belajar banyak-banyak ilmu ni, maka dia boleh tafsir Al-Quran ni dengan pendapat dia sendiri.
Itu pembahagian tafsir lah tak. Mungkin kita tak termasuk dalam tu lah tak. Jadi hak kita boleh ialah kita mungkin boleh baca terjemahan, kita boleh tadarus baca Al-Quran, dan kita boleh tadabbur Al-Quran. Paling ditekan sekali dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa tekan pada kita ialah supaya kita tadabbur Al-Quran. Kita ambil pengajaran daripada Al-Quran supaya kita ni ada pedoman hidup. Paling besar sekali Allah Subhanahu wa suruh kita ialah tadabbur Al-Quran. Sebagai contoh, kita baca Al-Fatihah pun kita boleh ambil pengajaran daripada Al-Fatihah yang kita baca. Kalau kita baca semua tu lah semayang kita kita baca semua benda tu, kita boleh ambil pengajaran daripada ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala kurniakan mukjizat, satu mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat, Al-Quranul Karim, supaya kita beramal dengan ayat Quran dan juga kita baca, jadikan dia panduan dalam kehidupan kita, supaya kita ni dipandu oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harap Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran ni sebagai salah satu perkara juzuk dalam kehidupan kita yang kita tidak boleh lari daripada ni. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran ni sebahagian daripada hidup kita, dan juga menjadi hujah kepada kita bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang baca Quran, beramal dengan Quran ni, maka Al-Quran ni akan mari pada hari kiamat sebagai saksi kita, penolong kita bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah perkongsian kita pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan seterusnya memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. افتح علينا فتوى العارفين وارزقنا فهم النبيين افضل المرسلين وايمان المتقين برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.